Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur Al-Quran mengikut muka surat. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kehidupan kepada kita, memberi keizinan kepada kita, memberi masa kepada kita untuk kita duduk bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 580, muka surat 580, dan kita sebenarnya sedang berada hampir-hampir di penghujung juzuk yang ke-29. InsyaAllah tak lama lagi kita akan bersama-sama dalam juzuk yang ke-30 insyaAllah, iaitu juzuk yang terakhir daripada Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Insan, surah Al-Insan, iaitu penghujung surah Al-Insan, dan juga kita akan selepas tu akan masuk sedikit di surah Al-Mursalat. Alhamdulillah hari ini 17 hari bulan Rejab tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 1 hari bulan Mac tahun 2021. Hari ini kita akan tengok insya-Allah daripada ayat 26 sehingga ayat 31 daripada surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah merupakan sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka surat sebelumnya, iaitu muka surat 579, sebagaimana yang kita baca pada sesi lepas. Iaitu Allah Subhanahu wa taala setelah daripada menceritakan balasan-balasan syurga dan sebagainya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi kita supaya bersabar menghadapi apa kerenah orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam, bahkan hendaklah teruskan kerja untuk menyebarkan Islam di atas muka bumi ini walaupun apa yang berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat 5 dalam muka surat 579 sebelum daripada ini, iaitu apa? Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan kamu taat kepada mereka ni, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kufur. Jadi seterusnya ialah apa yang akan kita baca pada muka surat ini pada hari ini ialah nak menceritakan apakah lagi perkara-perkara yang patut dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apakah perkara yang patut dibuat oleh para pendakwah Islam. Apabila mereka ini berdakwah, mereka akan menghadapi masalah-masalahnya, menghadapi rintangan-rintangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajar lagi pada muka surat kita hari ini 580. Wa minal laili, dan daripada malam. Jadi ertinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi kita ni orang-orang yang beriman supaya mereka ni dalam usaha dakwah, dalam usaha untuk bekerja untuk Islam ni akan menghadapi rintangan dan kepenatan. Maka Allah Taala kata wa minal laili fasjud lahu. Pada waktu malam, sebahagian daripada malam lah, bukan semua malam lah. Wa minal laili, sebahagian daripada malam, fasjud lahu, hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu lillah wa subhanahu wa subhan wasabbihu lailan tawila. Dan kemudian hendaklah kamu bertasbih dalam sembahyang, bertasbih luar sembahyang kan pada waktu malam, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan panjangnya, bukannya sikit-sikit, tak, dengan panjangnya pada waktu malam. Wasabbihu lailan tawila, malam yang panjang, maknanya ambil masa yang panjang pada waktu malam untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala bersembahyang dan juga bertasbih. Kemudian Allah Taala kata, beri lagi memberi alasan menceritakan orang-orang kafir ni, orang-orang yang menentang kamu ni wahai Muhammad, orang yang menentang Islam ni, innaha ulai, bagaimana sifat mereka ni? Mereka ni Allah Taala kata, Allah Taala sekarang pisahkan kamu adalah kamu wahai Muhammad, wahai pendakwah, kamu ini sini kan. Mereka ni ada masalah mereka kan. Masalah mereka apa? Iaitu innaha ulai yuhibbunal ajilah. Mereka ni sukakan kepada ajilah, mereka ni suka kepada benda yang cepat. Mereka yang nampak
Jadi sebab itulah kita katakan nama mereka ni materialism ke, mereka ni nak dunia ke, kepada dunia. Memang betul kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka nak natijah yang nampak di depan mata. Mereka nak apa yang mereka nampak. Kalau mereka tak nampak, mereka tak percaya. Pahala, syurga tu tak nampak. Yang nampak apa? Duit. Yang nampak apa? Rumah. Yang nampak apa? Pangkat dan sebagainya. Jadi sebab itulah manusia tu tergila-gila, setengah tu mengejarkan perkara-perkara ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, memang jangan susah hati wahai Muhammad. Kerana apa? Wahai pendakwah semua, jangan susah hati. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka suka benda yang ajilah. Ajilah tu makna dunia lah kita katakan. Kemudian wa yazaruna wara'ahum yauman thaqila. Yauman thaqila, hari yang berat ni. Hari yang berat ni mereka tinggalkan, mereka tak nak. Mereka tak nak, mereka lupa. Mereka tak nak percaya. Mereka tak nak bahawa adanya syurga, adanya neraka dan adanya pahala, adanya dosa tu. Semua mereka tak percaya. Sebab apa? Itu adalah perkara yang kemudian. Jadi nak mereka yang cepat sekarang. Nahnu khalaqnahum. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan manusia ni. Apa yang Allah Ta'ala nak peringatkan manusia ni? Dulu kamu ni ada tak ada? Kamu ni tak ada. Kemudian Allah Ta'ala ada kan. Kemudian selepas tu, telah kamu ada, pada permulaannya, kamu ni lemah ataupun kuat? Kamu ni lemah. Apa yang lemah? Semua lemah kan. Tulang lemah, tulang lembut kan. Sendi-sendi lemah boleh dipatahkan. Cuba bayangkan masa kita kecil dulu kan. Bagaimana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita sini. Allah Ta'ala kata sini, nahnu khalaqnahum. Kami yang cipta mereka. Yang kamu nampak depan kamu tu Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, siapa-siapa sajalah kan. Yang pada hari ni kan, yang penjahat-penjahat, orang-orang kafir, orang yang menentang Islam tu kan. Kalau kamu tengok mereka ni, mereka dulu baby. Mereka ni dulu kecil kan. Mereka ni anak damek. Orang sini kata kan. Jadi maknanya kan, mereka kecil dulu kan. Kalau kita katalah kan, kalau budak-budak ni, kalau budak jahat kita kata, hai, kecil-kecil dulu aku penyek kan, aku patah budak ni kalau masa kecil kau kecil dulu kan. Jadi maknanya masa kecil tu tak bermaya. Tapi Allah Ta'ala kata, wasyadadna asrahum. Kemudian, wasyadadna, tulang-tulang mereka, sendi-sendi mereka, kami yang kuat kan. Kami yang jadikan mereka kuat. Kalau kami tak nak jadikan mereka kuat, mereka tu lemah macam tu lah kan. Tak tahulah jadi apa kan. Jadi budak jadi apa, jadi ataupun jadi orang yang tua tapi lemah apa ni tulang-tulangnya. Allah Ta'ala kata wasyadadna asrahum. Kami yang kuatkannya. Kemudian wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan Allah Ta'ala kata mereka ni, mereka jangan fikir mereka ni tak boleh Allah Ta'ala gantikan dengan orang lain. Mereka fikir mereka ni hebat sangat ke? Allah Ta'ala kalau nak gantikan dengan orang lain boleh. Sebelum daripada ni dah berlaku banyak dah. Apa dia? Kaum-kaum sebelum daripada ni Allah Ta'ala boleh hancurkan mereka dan gantikan dengan umat-umat yang lain. Tu perkara tu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala kata wa iza syi'na, kalau kami nak, kami boleh gantikan mereka ni dengan orang lain. Inna hazihi tazkirah. Allah Ta'ala kata ini adalah tazkirah. Jaga-jaga, ini peringatan peringatan semasa kamu hidup ni, semasa kamu berada di dunia ni, jaga-jaga. Ini semua Quran ni nasib baik Allah Ta'ala turunkan tazkirah. Kalau tak ada tazkirah, kita ni tak ada tazkirah bukan tazkirah saya ni kan, tapi maknanya tazkirah daripada Quran ni. Nescaya kita tak akan tahu, kita tak akan ingat kan bahawa ada di sana kiamat, akan ada di sana begini dan begini. Faman syaa ittakhaza ila rabbihi sabila. Sebab itulah kalau sesiapa yang nak, maka sekarang dia boleh nampak dah depan dia. Dia akan boleh mengikuti jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ila rabbihi sabila, iaitu jalan takwa, jalan beriman dan sebagainya. Jadi kalau mereka nak lah, kalau mereka tak nak, bawa lah tazkirah ni bertantan ke, berlori-lori ke, nescaya orang yang tak nampak tu tak nampak juga. Orang yang tak nak ambil peringatan tu sia-sialah bagi kita seolah-olahnya kan. Tapi insya-Allah tak sia-sia bagi kita. Orang yang menyampaikan tak sia-sia kan. Hanya mereka itulah sia-sia untuk mereka tu. Kemudian Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan mereka ini tidak akan menghendaki melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Allah Ta'ala nak cerita kat sini tentang qada dan qadar bahawa kita percaya kita ni sebagai orang yang beriman ni percaya kan, kalau dah apa yang berlaku tu, itulah yang berlaku, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni lemah saja kita ni lemah saja, kita tak mampu untuk mengubah apa-apa kerana semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan tentang qada dan qadar ni kita tak pergi panjang kerana apa? Dia mungkin kalau silap-silap akan boleh menyebabkan kita ni akan tersasar dan sebagainya kan. Jadi kita percaya bahawa apa? Kita yakin bahawa apa yang telah Allah tetapkan, maka itulah yang akan berlaku. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku sampai hari kiamat, sampai bila-bila Allah Ta'ala tahu.
Innallaha kana aliman hakima. Tengok kan Allah Taala kata dia yang maha alim, dia yang maha hakim. Alim dan juga hakim, dua perkara kan. Kesemuanya nak menunjukkan tahu, tetapi menunjuk perbezaan dalam pengetahuan tu kan. Pengetahuan bagaimana? Manusia mungkin alim, contohnya kan, manusia mungkin alim, tetapi manusia ni mungkin bukan hakim mungkin. Alim dan juga hakim, tahu hikmah-hikmahnya, tahu wisdomnya, itu satu pengetahuan. Ini dari segi bahasa kan. Tapi Allah Taala tu adalah maha segala-galanya kan. Dia maha alim dan juga maha hakim. Dia mengetahui segala-galanya sampai ke limitnya, tak ada limit Allah Taala pengetahuannya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Taala kata dia akan memasukkan orang-orang yang siapa yang dikehendakinya di dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya artinya dalam syurganya. Jadi siapa-siapa yang dapat hidayah, maka tangkaplah hidayah tu, peganglah hidayah tu, jangan lepaskan hidayah tu. Allah Taala telah beri kepada kita semua, alhamdulillah. Hidayahnya, perasaan ingin kepada Islamnya, perasaan ingin untuk mengenali Al-Qurannya, sebagaimana alhamdulillah usaha kita sikit kan yang kita buat pada pagi ni. Jadi jangan sia-siakan, insya-Allah kan. Jadi peganglah apa yang Allah Taala beri ni, kerana Allah Taala nak, itu adalah nak memberi kebaikan kepada kita. Yudkhilu man yasha' fi rahmatih. Sebenarnya kita ni bila kita sukakan kepada kebaikan, itu adalah sebenarnya kita sedang dimasukkan. Allah Taala menyintai kita dan Allah Taala nak kepada kita rahmatnya sekarang ni kan. Kemudian Allah Taala wazzalimina a'adda lahum azaban alima. Dan orang zalim tu Allah Taala kata dia akan masukkan mereka itu ke dalam azab yang sangat pedih. Alhamdulillah kita tamat surah Al-Insan. Dan sekarang ni kita akan masuk pula insya-Allah ke surah Al-Mursalat penghujung ataupun surah yang terakhir daripada juzuk yang ke-29. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah surah ini mempunyai 50 ayat dan mempunyai satu muka surat setengah sahaja kan. Ayatnya pendek-pendek, ayatnya adalah makkiyah, iaitu turun di Mekah, dan ayat ini masih lagi sebagaimana kita sebut termasuk berada di dalam tema surah ini, tema juzuk ini. Tema kepada juzuk yang ke-29 ini ialah tema dakwah. Tema dakwah artinya ialah apa yang perlu disampaikan, apakah perkara-perkara yang perlu difahami, apakah perlu yang diketahui, mindset yang mesti ada, dan mengetahui kewajipan-kewajipan sebagai orang Islam ni. Dia mestilah melaksanakan dakwah ni, mesti memberitahu kepada manusia lain tentang Islam ni. Dia tak boleh dia dapat Islam tu dia kumpulkan pada diri dia. Takut nanti akan jadi gemuk, akan jadi bertambun-tambun nanti kan, akan jadi kita kata obesiti Islam kita ni. Jadi kita berikan kepada orang lain. Kalau manusia tu boleh berlari, manusia tu boleh berbasikal, boleh mencergaskan badannya dan juga untuk menyihatkan badannya, dan juga maka kita pun juga begitu kan. Kita ni setiap hari kita makan, iaitu kita mendengar Islam kan. Kita alhamdulillah Allah Taala jadikan kita ni Islam, dan kita tak nak Islam tu menjadi obesiti kepada kita, iaitu banyaknya kita ni tapi kita tak memberi. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala akan menjadikan kita ni orang-orang yang suka memberi. Bukan memberi duit sahaja kan, tetapi suka memberi apa? Memberi perkara-perkara yang baik, iaitu ajaran-ajaran, perkara yang kita tahu kita ceritakan kepada manusia lain insya-Allah. Kita sampai kepada penghujung ni, ini adalah konten-konten yang perlu kita sampaikan untuk kita firstnya insya-Allah, dan kemudian kita akan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Al-Mursalat ini dengan bersumpah. Bersumpah dengan 5 perkara, iaitu yang pertamanya Al-Mursalat, yang keduanya Al-Asifat, yang ketiganya An-Nashirat, yang keempatnya Al-Fariqat, dan yang kelimanya adalah Al-Mulqiyat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, yang pertamanya dia kata wal mursalati urfa, kemudian wal asifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati zikra. Jadi ada 5 perkataan di sini 5 perkataan ataupun 5 sifat 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di 5 ayat yang pertama daripada surah ini, iaitu surah Al-Mursalat. Jadi kita tengokkan apakah maknanya, apakah pengertian kepada perkataan-perkataan ini. Ulama-ulama berbeza pendapat 5 perkataan yang menjadi permulaan kepada surah ini, kepada surah Al-Mursalat ini. Iaitu apa? Yang pertamanya ialah mursalat. Kita tengokkan apa makna yang setiap satu daripada perkataan-perkataan ini. Yang pertamanya mursalat. Mursalat ni maknanya ialah yang diutuskan.
Mursal. Mursal maknanya yang diutuskan, yang dihantar, yang mursal. Kalau rasul tu ialah yang menjadi rasul, yang menjadi utusan. Jadi kalau mursal yang diutuskan. Jadi mursalat ialah satu benda yang diutuskan dengan banyak lah kan. Salat sebab ada alif tak di situ kan. Iaitu menunjukkan kepada plural, kepada jamak. Kemudian yang keduanya ialah sifat. Sifat tu ialah maknanya yang kita kata maknanya ialah yang merempuh. Yang berjalan dengan laju. Yang merempuh dengan laju, yang melanggar dengan laju. Bukan melanggar orang lah. Tapi maknanya dia pergi jalan. Sifat. Kemudian yang ketiganya ialah nasyirat. Nasyirat ni ialah maknanya ialah yang mengebarkan sayapnya, yang meluas ataupun yang menyampaikan dengan pada semua, menyampaikan. Kemudian yang keempat fariqat. Fariqat ni artinya ialah yang membezakan di antara yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah dan seterusnya. Itu fariqat. Jadi kita kata dalam penggunaannya al-faruq, Umar al-Faruq, yang Umar yang membezakan. Jadi al-farqu ni al-furqan dalam Quran tu kan salah satu daripada nama Quran ialah al-furqan. Furqan ni artinya ialah apa? Quran ini dia membezakan, menjelaskan perbezaan, memberitahu ini betul, ini salah. Dan seterusnya yang terakhir ialah mulkiyat. Mulkiyat tu maknanya yang mencampakkan. Yang mencampak maknanya dia memberi kan, mencampak macam tu kan. Itu mulkiyat. Jadi pada laqiya, jadi ulqiya maknanya campakkan. Jadi apakah makna sebenarnya kepada perkataan ini? Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapat lah. Sebenarnya banyak sangat perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir untuk menjelaskan apakah makna kepada perkataan-perkataan ini. Setengah daripada mereka mengatakan bahawa ini semua adalah sifat-sifat malaikat. Setengah daripada mereka mengatakan ini adalah angin. Angin maknanya angin, bentuk dia angin macam ni, angin macam ni kan. Angin yang mencampakkan, angin yang menyebarkan, angin yang membezakan, angin macam-macam. Tetapi ada setengah lagi yang membezakan. Tiga yang pertamanya adalah untuk malaikat. Tiga yang pertama adalah untuk angin. Kemudian yang keempat tu adalah untuk ayat, iaitu ayat Quran. Kemudian yang kelima tu adalah untuk malaikat. Jadi kita ada tiga sini. Ada macam-macam pendapat. Tapi di antara pendapat yang terkuatlah yang saya sebut sini adalah bahawa tiga yang pertama iaitu mursalat, sifat, nasyirat adalah sifat untuk angin. Iaitu angin-angin yang Allah Ta'ala utuskan untuk diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kepada manusia, membawa hujan dan sebagainya. Itu adalah pendapat yang dikira sebagai pendapat yang ditarjihkan oleh sebahagian besar daripada ulama. Kemudian yang keempat iaitu fariqat. Fariqat tu ialah ayat Quran. Ayat Quran tu dia membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Kemudian yang keempat, yang kelima tu adalah al-mulqiyat, iaitu malaikat. Jadi ini adalah pendapat-pendapat ulama. Jadi kita tak salah insya-Allah kepada sesiapa nak berpegang macam ni, insya-Allah tak menjadi satu kesalahan, kerana ini merupakan pandangan-pandangan ulama yang kita boleh terima semuanya. Seterusnya, selepas daripada 5 ayat pertama itu, ada setiap daripada satu ayat itu ada disebutkan perkataan seperti contohnya wal mursalat, demi mursalat Allah Taala kata, demi angin yang diutuskan. Urfa ni ialah satu benda yang berturutan datangnya. Maknanya datang kemudian datang lagi. Itu urfa. Jadi kemudian selepas daripada itu fal asifat asfa, itulah kan makna perkataannya adalah sama, tapi dia mentakkidkan lagi wan nashra, kemudian al-fariqat farqa, manful mulqiyat zikra. Zikra tu ialah peringatan. Mulqiyat mencampakkan peringatan-peringatan, mencampakkan wahyu-wahyu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat tersebut. Seterusnya ialah apa yang Allah Taala nak cerita, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah Taala kata sumpah, selepas daripada sumpah tu uzran au nuzra. Allah Taala mencampakkan zikra tu, peringatan-peringatan untuk apa? Jadi disebutkan oleh ulama tafsir sini, dikata uzron, iaitu untuk menjadi uzur. Menjadi uzur ni apa? Iaitu menjadi uzur ni adalah menjadi alasan. Menjadi alasan bahawa nanti manusia tidak boleh berhujah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat mengatakan mereka tak tahu. Tak boleh nanti mereka kata bahawa kami tak tahu pun yang betul yang salah kami tak tahu pun. Dah, Allah Taala kata kami dah utuskan Rasul. Jadi utus Rasul ni untuk menjadi sebagai keuzuran, menjadi satu alasan yang Allah Ta'ala nanti akan
timpakan kepada orang-orang yang cuba menolak, mengatakan mereka ini tak tahu ni. Jadi itu uzran. Yang keduanya ialah nuzran. Nuzran ni ialah nazir. Nazir itu maknanya daripada perkataan yang menunjukkan kepada dah datang peringatan kepada orang kafir. Jangan nanti ada orang kafir kata kami tak ada pun orang memberi peringatan. Tak, Allah Ta'ala kata uzran dan juga nuzran. Innama tu'aduna lawaqi'. Allah Ta'ala kata sesungguhnya ialah innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang kamu dijanjikan pasti akan berlaku, iaitu hari akhirat tu kan. Balasan syurga, balasan neraka pasti akan berlaku. Fa izan nujumu tumisat. Allah Ta'ala kata hari akhirat ni apabila mulalah an-nujum. An-nujum tu bintang-bintang tumisat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kan keadaan di mana hari kiamat ni. Yang pertamanya bintang-bintang itu tumisat. Tumisat ni maknanya hilang cahayanya. Sekarang kita nampak bulan bercahaya. Sekarang kita nampak matahari bercahaya sebagai salah satu daripada bintang. Malam-malam kita tengok bintang bercahaya. Pada hari akhirat semua tak ada dah. Cahaya-cahaya itu akan hilang. Kemudian wa izas sama'u furijat. Apabila langit itu terbelah. Furijat ni maknanya terbelah, berlubang-lubang. Makanya kita tengok sekarang pada hari ni kan, langit tu biru cantik, masya-Allah kan, atas saya ni kan. Maknanya atas kita semua kan kita tengok masya-Allah. Tapi nanti dia akan berlubang-lubang. Gambarkan langit itu berlubang. Kemudian tu apa? Allah Ta'ala kata wa izal jibalu nusifat. Nusifat ni ertinya ialah apabila dialihkan, ditarik keluar daripada tempatnya yang asal. Kalau pokok ni, kita tengok pokok ni belakang saya ni kan, kita tarik pokok tu, terbongkar pokok tu, itu dipanggil nusifat. Jadi bayangkan bukan pokok yang ditarik, bukan yang tercabutnya di hari kiamat ni kan, bukannya pokok, bukannya bangunan, tapi bukit-bukit bukau dan juga gunung ganang ni akan tercabut, terhumbang keluar daripada tempatnya. Wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uqitat. Dan apabila rasul uqitat. Uqitat ni maknanya berwaktu. Maksudnya berwaktu ni ialah apabila telah sampai waktunya, iaitu rasul-rasul ini akan dipanggil. Tibalah masanya rasul ini akan dipanggil untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata wa izar rusulu wa izar rusulu uqitat, telah sampai waktunya, dan kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Lalu ditanya sampai bila lagi, hari apa? Hari apakah yang akan ditangguh ni? Jadi Allah Taala kata li yaumil fasli, sehingga hari fasli. Fasli ini ialah keputusan. Fasli ini ialah pemutusan. Maknanya pada hari di mana keputusan akan dibuat, iaitu hari mahkamah lah kalau kita katakan. Kalau kita sekarang ni, bilakah hari keputusan? Hukuman itu akan dibuat, kita pun menunggu-nunggu. Tapi hukuman inilah hukuman pada setiap manusia. Yang mana manusia itu akan dihukum dan rasul-rasul itu akan dipanggil. Jadi Allah Ta'ala kata hari itu dipanggil yaumil fasli. Salah satu daripada nama hari kiamat. Yaumil fasli. Allah Ta'ala besarkan nak ceritakan. Kamu tahu tak apa itu hari? Wa ma adraka ma yaumul fasli. Kamu tahu tak hari fasli itu apa? Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Allah Ta'ala kata jaga-jaga pada hari itu, wailun. Pada hari itu lil mukazzibin. Orang-orang yang menipu, orang-orang yang kata Nabi ni tipu, orang-orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang terdahulu, maka mereka ini pada hari itu dipanggil mukazzib. Jadi bagi mukazzib ini wailun, celaka. Al-halak, al-la'nah, itu adalah untuk orang-orang tu, lil mukazzib. Jadi perkataan ayat dalam ayat yang ke-15 ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini sebagai peringatan, sebagai tahdid, amaran kepada orang-orang yang kafir ni kan. Jaga-jaga kamu. Wailun yauma idzil lil mukazzibin, sebanyak 10 kali Allah Taala sebutkan di dalam surah ini. Alam nuhlikil awwalin. Allah Taala katakan, bukan ke orang-orang yang dulu, awal, orang-orang yang terdahulu telah dihancurkan, kami hancurkan semua. Kamu boleh tengok sampai hari ini ada Firaunnya, ada Hamannya, ada Korunnya, ada macam-macam ada kaum Adnya, kaum Solehnya kan. Kamu boleh tengok bangunan-bangunan mereka, ke mana mereka pergi. Jadi Allah Ta'ala kata kami hancurkan. Alam nuhlikil awwalin, kamu tak tengok ke? Allah Ta'ala telah hancurkan. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian selepas daripada itu ada pula umat selepas daripada itu kan, yang dulu kan, dan sekarang pun kita boleh tengok setengah-setengah tu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Allah Ta'ala kata macam itulah kami akan buat dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata kadzalik, macam itulah. Kadzalik naf'alu. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Kali yang kedua Allah Ta'ala ulang, celakalah
pada hari itu celakalah bagi orang-orang yang mukazzib. Jadi insya-Allah kita tamat muka surat 580 pada hari ini. Jadi jangan lupa insya-Allah bersama-sama kita lagi di muka surat 581 insya-Allah dalam sesi kita yang seterusnya. Setakat itu saja insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.